Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نوّر بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Alhamdulillah, rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung kitab Hidayatus Sibyan dalam perbahasan azan dan iqamah, azan dan iqamah ataupun bang dan qamat, hukum hakam bang dan qamat. Bang dan qamat ni, bang dan iqamah ni, buka surat 69 Rumi tu, Jawi 15. Yang mana antara kita panggil ibadah lah. Bang, azan dan qamat ni ibadah lah. Ibadah yang diambil mudah dari sudut hukum hakam. Mungkin bab solat, bab sembahyang kita tak ambil mudah. Mungkin kita ambil serius sebab kita takut tak sah sembahyang nanti macam mana, sembahyang penat-penat tak sah. Jadi kita ambil serius dalam masalah solat. Mungkin juga dalam masalah wuduk, mandi wajib. Kita ambil perkara tu perkara yang besar, maka kita lebih berhati-hati. Antara ada juga ibadah-ibadah kita tak berapa hati-hati sangat. Sebab kita rasa macam macam tu lah, kita dah biasa sangat. Antaranya bang dan qamat, azan dan iqamah. Kita bukan membicarakan tentang kalimah-kalimah azan dan iqamah. Kita membicarakan tentang hukum hakam. Hukum hakam jarang dibincangkan dan tak berapa minat untuk diperkatakan. Tapi kalau nak suruh orang azan, semua boleh azan. Dan betul azan tu, tak salah pun. Cuma hukum hakam. Contoh soalan saya dapat minggu lepas. Apa hukum azan dua orang? Dua orang azan. Azan tapi dua orang. Memanglah kata orang azan seorang-seorang lah. Iyalah, nantinya apa hukum? Kalau tak pernah ngaji, tak boleh jawab. Walaupun dia muazzin 30 tahun. Jak kecil lagi jadi muazzin, jadi tukang azan, jadi Bilal lah. Sampai dah tua dah, beruban. Daripada start tak ada uban, sampai beruban-uban penuh. Nak bagi tahu lamanya tukang bang. Dia tanya, apa hukum azan dua orang? Tak boleh jawab. Sebab dia bukan ikut pengalaman. Hukum hakam ni dia bukan ikut pengalaman, dia ikut hukum mengaji tak? Kalau mengaji dapat tahu lah. InsyaAllah kita akan bahas benda tu hari ni. Adalah hari ni tu. Yang mana fasal yang ke-11 tu, muka surat 69 Rumi Jawi 15, fasal sebelah kita dah muqaddimah dah baru ni. Minggu lepas tu kita dah muqaddimah dah sedikit tentang azan dan iqamah ni. Yang mana azan dan iqamah ni tak berhenti 24 jam seluruh dunia, tak berhenti. Tak ada sini berhenti, habis azan kat sini, tempat lain pula azan. Bersambung, menyambung. Tapi bukan tempat yang sama lah, tempat beza. Habis je, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, tempat lain pula. La ilaha illallah, Allah, tempat lain pula. Sampai satu dunia. Makna tak pernah berhenti. Dan akan berhenti juga. Satu hari akhir zaman nanti akan berhenti. Malah diriwayatkan Ya'jud dan Ma'jud
dia hanya masuk kampung yang tak ada azan dalam tu. Maknanya kalau ada Yajuj Majuj tu, Papah Dajjal tu, zaman akhir zaman sungguh lah. Sekarang pun dah akhir dah sebenarnya. Kita sebut akhir zaman macam lambat lagi. Kita ni lah akhir zaman. Macam orang tak? Malah para sahabat tanya Nabi, masa Nabi kata yakunu fi akhir zaman. Banyak hadis Nabi mulakan dengan yakunu fi akhir zaman. Akan berlaku di akhir zaman, akan berlaku di akhir zaman. Betul, sambunglah hadis Nabi tu. Yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa ulama'u fusaqun. Betul, yakunu fi akhir zaman. Macam-macam kalau tengok hadis-hadis Nabi berpuluh, berbelas-belas yang dimulakan dengan yakunu fi akhir zaman. Maksudnya dekat akhir zaman nanti akan berlaku sekian. Akhir zaman nanti sahabat ni dia macam tak puas hati. Akhir zaman tu bila? Tanya Nabi, akhir zaman tu bila? Zaman bila? Nabi kata bermula akhir zaman aku diutuskan. Maknanya tu dah akhir zaman dah. Nabi diutuskan sebab Rasul akhir zaman. Bila Nabi diutuskan dah akhir zaman dah mula dah. Mana tu bila? 1440 lebih 1430 tahun lebih kurang lah yang lampau. Bukan 1445. 1445 tu hijrah. Nabi diutuskan, dilantik menjadi Rasul sebelum tu lagi kan. Jadi itu berkaitan dengan azan sikit lah. Ada orang yang tak suka dengan azan ni satu je, satu makhluk setan. Dia je tak suka dengan azan, tak suka dengan qamat. Dia akan lari, sambil lagi tu dia tutup telinga. Lari jauh-jauh tutup telinga sebab dia tak mau dengar azan. Dan dia dengar juga tutup telinga. Dia buat apa? Dia kentut dia kuat. Tujuan dia kentut tak nak pergi dengar azan. Peru dah tutup telinga. Sampai jauh tak dengar dah, dia berhenti kat situ. Dia agak-agak dah habis, dia datang balik. Okey. Baru nak kacau, qamat pula. Tapi tak jauh sangat lah, qamat tu perlahan sikit. Lepas tu tutup, kentut lagi. Pom. Janji tak dengar azan. Lepas tu agak-agak dah habis azan, datang balik. Itu yang kita rakaat pertama je khusyuk tu. Kenapa rakaat kedua hilang? Rakaat pertama bukan main. Rakaat kedua tak tahu ke mana-mana lagi. Melayang lah. Syaitan dah mari balik tu. Kurang pun dapat satu rakaat khusyuk jadi. Tapi kalau tak ada azan, tak ada qamat, terus sembahyang, memang duduk situ relax, tunggu masa. Allahu Akbar, terus hilang. Satu rakaat pun tak khusyuk. Syaitan duduk sebelah. Kenapa? Syaitan takut apa sangat ni? Apa yang dia takut sangat? Apa yang dia takut sangat syaitan ni? Takut azan ni apa? Azan ni apa sebenarnya? Sebelum kita masuk, azan ni, apakah dia azan? An-nida, seruan. Tapi apakah kenapakah syaitan memang tak cukup tak suka azan? Jawapannya dekat doa yang kita baca tu, itu ada ta'rif azan tu apa. Doa lepas azan. Kita baca mana? Macam mana? Dia Allahumma, kena azan dulu baru boleh baca. Kita gitu lah. Rabbaha, satu-satu. Allahumma, ya Allah Tuhanku. Allahumma rabbaha, Allahumma rabba dulu. Ya Allah ya Tuhanku. Hazihi, ini lah. Hazihi da'wati tammah, dakwah yang sempurna. Itu yang dia takut. Syaitan ni takut dakwah tu dia takut. Jadi maknanya azan ni da'wati tammah, bukan dakwah biasa-biasa, dakwah yang sempurna. Jadi kenapa syaitan takut? Dia takut dakwah. Dia bukan syaitan, orang pun takut dakwah kot. Kepanggil orang dakwah. Kataklah sikit-sikit. Sikit-sekala. Orang dakwah mari, tutup pintu. Saya pernah ikut lah, saya tahu lah. Tutup, kita panas hati. Dah lah tengah panas, hati juga panas. Orang dah biasa tak apa. Kita yang jarang-jarang ni, rasa kita punya lah mari nak pesan, nak menasihati. Dia nampak itu cop masuk tu terus. Macam rumah tu tak ada orang. Bagi salam 3 kali tak jawab lah. Kenapa? Dia takut orang dakwah. Memang gitu. Bukan setan je, orang pun dia takut orang dakwah ni. Macam orang tu je yang wajib dakwah. Orang lain tak wajib dakwah ke? Setiap orang wajib dakwah. Itu antaranya lah. Sebab apa? Setan dia sangat takut. Sebab dia adalah seruan dakwah.
Seruan amal ma'ruf nahi munkar. Itulah dakwah. Dakwah ni adalah amal ma'ruf, minta ataupun berusaha kita untuk menyampaikan supaya orang tu buat perkara yang baik, dan nahi munkar, berusaha untuk kita kata sesuatu dekat dia supaya dapat kemungkaran yang berlaku dapat dihentikan. Amal ma'ruf nahi munkar yang kita selalu sebut tu. Amal ma'ruf nahi munkar. Cuma amal ma'ruf dengan nahi munkar itu dua-dua tu dakwah. Dakwah hanya ada amal ma'ruf tak sempurna lagi. Dia mesti ada nahi munkar. Cuma amal ma'ruf nahi munkar yang lagi susah nahi munkar. Amal ma'ruf tu susah agak, tapi lagi susah nahi munkar. Amal ma'ruf susah, nahi munkar dua kali susah. Amal ma'ruf minta orang buat baik. Jom marilah buat baik, marilah buat baik. Susah, tak senang. Tapi kata kat orang jangan buat ni munkar. Susah yang itu. Susah. Kalau kita marilah kita pakat-pakat mari masjid, mari surau, mari. Dia susah, tapi orang tak suka sekalipun dia tengok, ya insya-Allah, padahal dah hati tak mau pun. Insya-Allah ya. Dia tetap boleh terima juga. Tapi kalau nahi munkar kadang tak boleh terima. Jangan buat gini ni, berdosa ni. Dosa boleh bagi makan. Dia mula. Dosa boleh kenyangkan perut. Dia mula nampak. Tapi kalau kata marilah buat baik, marilah beribadah, dia tak nak buat pun dia masih lagi boleh terima. Sebab tu kata amal ma'ruf susah, nahi munkar dua kali susah. Ramai orang boleh buat amal ma'ruf, tapi tak ramai orang boleh buat nahi munkar. Cuma orang yang buat amal ma'ruf pun baik dah. Kebanyakan daripada kita amal ma'ruf pun tak boleh buat, nahi munkar pun tak boleh buat. Apa buktinya? Dia ketuk rumah tu dia luar tu, kat pasar malam tu. Tadi pasar malam ni jam tu, marilah masbuk ada tu. Pasar malam punya pasal lah. Cuba pergi sana sambil-sambil tu, cuba tengok orang tu, cuba dakwah sikitlah. Amal ma'ruf. Dia angguk-angguk je. Cuba nahi munkar. Apa benda tayang-tayang ngorek ni, mega pun dia tayang ngorek. Pergi masjid tu. Masjid apa nama masjid dekat tepi jalan tu? Besar masjid dia. Doa Allahu akbar, Allah panggil. Hayya 'alas salah. Marilah sembahyang, mari sembahyang. Dia panggil apa? Panggil jin. Panggil orang ah. Maka pakat mari pergi. Apa benda buat benda-benda munkar macam ni? Contohlah, tak sembahyang dan sebagainya. Jangan main. Tapi kalau kata kita suruh benda yang baik, dia tak susah sangat. Walaupun tak susah, berapa orang boleh buat? Dia tengok. Lah kali dia pergi, dia ni sedap. Dia dengan dia hanyut sekali. Sikitlah muqaddimah berkaitan dengan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Inilah seruan yang sempurna. Azan, seruan yang dakwah yang paling sempurna. Okey. Jadi sebelum kita masuk, kita dah bahas sebelum ni, iaitu antara syarat sah azan dan iqamah secara umum ada 3. Islam mumayyiz dan lelaki 3. Perempuan tidak ada tuntutan untuk azan, dia hanya ada qamat saja. Dalam apa keadaan sekalipun, yang macam kita sebut sebelum ni, walaupun anak baru lahir, tetap juga jika orang perempuan, orang lelaki tak ada, macam mana ayah dia tak ada apa, maka qamatlah, walaupun anak tu lelaki ataupun anak tu perempuan kan. Itu kita dah bahas sebelum ni. Tapi secara terperincinya ada 6. Islam akil balik orang kepercayaan, orang yang boleh dipercayai, lelaki, dan masuk waktu. Ini juga kita dah bahas dah sebelum ni. Cuma kalau kita tengok syarat-syarat ni, syarat-syarat dan syarat ni semua, kita pernah terfikir tak? Syariat yang kita buat ni Nabi ajar. Nabi yang ajar. Sembahyang Nabi ajar kita. Nabi sembahyang. Nabi ajar kita puasa. Nabi puasa. Nabi ajar tutup aurat. Nabi tutup aurat. Tutup. Semua ibadah yang Nabi ajar kita korban. Nabi korban tak? Dia lagi handalan. 63 ekor Nabi korban. Kita bukan satu bahagian. Nabi 63 ekor. Kita satu bahagian 630. Bukan 63 ekor, 630 ringgit je. Menggigil ni keluar. Macam mana kita? Nabi 63 ekor. Jadi Nabi buat korban, dan dia ajar umat dia untuk berkorban. Apa sahaja, tutup aurat, apa sahaja. Cara berpakaian, cara bercakap, adab, semua Nabi ajar dan Nabi buat. Tapi ada yang Nabi ajar tapi Nabi tak buat. Satu. Ni boleh buat teka-teki kedai kopi ni. Aku nak tanya kamu. Nabi ajar, Nabi suruh, tapi Nabi sendiri tak buat.
Kan sedap. Ni cakap apa, merepek, mengaruk, cakap kedai kopi, maidang apa. Cakap dah ni. Korang ada juga point tu, dapat juga ilmu. Nabi ajar, Nabi suruh, tapi Nabi tak buat. Apa dia? Ni kita ada bincang ni lah. Azan. Azan, Nabi tak pernah azan. Nabi tak pernah qamat. Tapi Nabi ajar dan Nabi suruh. Dan Nabi galakkan. Malah ianya sunat, boleh jadi fardu kifayah. Dan ia adalah syiar. Syiar Islam. Azan ni. Tapi Nabi tak pernah buat. Kenapa Nabi tak pernah buat? Kalau kata, azan, masih lagi jawapan tu betul. Tapi kena bagi tahu lagi apa alasannya. Kenapa Nabi tak buat? Tak tahulah Nabi. Tak jadi tu. Kena bagi tahu kenapa Nabi tak pernah azan, tak pernah qamat. Walaupun sekali. Ketika kita cerita minggu lepas, ketika sahabat mimpi kalimah azan tu, kan Nabi kata, Zaid pergi cari Bilal kerana suaranya lebih kuat. Maka Zaid ajarlah Bilal. Ajar Bilal yang melaungkan. Bilal yang melaungkan azan. Patutnya Nabi sendiri orang pertama. Patutnya gitu lah. Sembahyang wajib 5 waktu, Nabi yang pertama sembahyang. Barulah sahabat ikut. Zakat semua Nabi yang buat dulu. Puasa semua Nabi buat dulu, sahabat ikut. Tapi bab azan, Nabi tak azan. Nabi kata, cari Bilal, biar dia yang azan. Soalannya kenapa? Walaupun sekali Allah mewajibkan kita untuk mentaati Nabi. Allah perintahkan kita untuk taat pada Nabi. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Jadi taat Allah, taat Nabi secara mutlak. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Dan pemerintah di kalangan kamu. Ulama bahas sikitlah berkaitan dengan ayat Quran tadi. Ati'ullah, patuh taat pada Allah. Wa ati'ur Rasul, taat pada Rasul. Maka taat pada Allah secara mutlak, taat pada Rasul pun secara mutlak. Sebab ada ati'u. Ati'u maksudnya patuhlah, taat pada Allah. Dan ati'ur Rasul, taat pada Rasul. Wa ulil amri minkum. Dan pemerintah di kalangan kamu. Pemerintah tak ada ati'u. Yang ada ati'ullah dengan ati'ur Rasul. Pemerintah tak ada ati'u. Jadi taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan pemerintah. Tak ada, dan taatlah pada pemerintah. Maka ulama buat sedikit perbahasan. Untuk mematuhi pemerintah ada syarat. Jika pemerintah tu taat Allah dan Rasul, baru dengar cakap dia. Kalau pemerintah tu berlawanan dengan Allah dan Rasul, tak boleh ikut dia. Tapi taat Allah sebab ada ati'u mutlak. Apa Allah suruh semua mutlak. Rasul, apa Rasul suruh semua mutlak. Tak payah tengok Rasul suruh, tapi adakah Rasul itu mematuhi perintah Allah atau tidak? Tak ada. Tak ada Rasul yang tak patuh perintah Allah. Jadi sebab bila patuh pada Allah mutlak, patuh pada Rasul mutlak. Patuh pada pemerintah, tengok dulu apa yang disuruh tadi, langgar tak Allah dan Rasul? Langgar Allah dan Rasul, tak boleh ikut. Okay. Jadi ati'ullah, ati'ur Rasul. Apabila Allah suruh taat pada Rasul secara mutlak, dalam azan ada suruhan tak? Ada lah. Dalam azan tu ada suruhan. Dia panggil hay'alatain. Siapa pernah dengar? Hay'alatain dia panggil. Hauqalah pernah dengar? Hauqalah la haula wala. Tahlil pernah dengar? Ambil yang mudah-mudah. Tasbih pernah dengar? Semua pernah dengar. Takbir pernah dengar? Pernah. Tahmid pernah. Basmalah, tasmiyah semua pernah. Okey, ni yang susah sikit. Hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Antaranya hay'alatain. Jagang kita gunalah. Hay'alatain ni adalah ya nun tu dua. Maksud dua. Maksudnya dua hai. Hai ni adalah seruan. Seruan. Hai ni maksud mari, seru, mari. Jadi hay'alatain adalah dua hai. Bukan hai ha bulat, ha pedas. Maksud ha pedas, hai tu hai bye bukan tu. Hai dengan maksud panggil. Jadi hay'alatain dua panggilan. Dalam azan tu ada dua. Itu hay'alatain. Apa yang ada? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah lah. Itu panggil. Sedangkan Allah suruh patuh mutlak pada Allah, patuh mutlak pada Rasul. Bila dalam azan Rasul panggil hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, siapa tak datang berdosa. Mutlak. Malah jika Nabi azan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, sembahyang berjemaah dia jadi fardu ain. Sedangkan kita tahu dalam mazhab Syafi'i
Solat berjemaah ada dua pendapat. Imam Nawawi kata fardu kifayah. Sebahagian dah buat, yang lain tak payah, lepas. Setengah ulama kata sunat muakkadah. Imam Rafi'i kata sunat muakkad. Tapi yang muktamad fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Bukan fardu ain. Fardu ain mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali fardu ain. Sebab tu kalau dia tengah meniaga, azan, dia tinggal gitu, tak tutup pun. Nyok gitu. Sebab fardu ain. Siapa tak pergi sembahyang jemaah berdosa, walaupun sah sembahyang kat rumah, tapi berdosa. Itu mazhab lain. Mazhab Syafi'i fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Kenapa bukan fardu ain macam mazhab lain? Sebab ada satu riwayat hadis, Nabi pada satu hari pagi-pagi subuh lah, Nabi kata, aku teringin sangat. Nabi kata ni, aku teringin tak nak jadi imam hari tu. Masa subuh tak nak mau jadi imam, nak suruh siapa-siapa, Sayyidina Abu Bakar ke siapa jadi imam. Aku nak ajak 4-5 orang, bawa kayu api, pergi tengok rumah-rumah yang menyala. Tengok ada tak orang lelaki. Orang perempuan tak apa, orang lelaki. Ada orang lelaki, aku nak bakar rumah. Nabi kata gitu. Tapi Nabi buat tak? Nabi tak, Nabi teringin nak buat. Oleh kerana itu pada mazhab Syafi'i, oleh kerana Nabi teringin tapi tak buat, maknanya fardu kifayah, dia tak jadi fardu ain. Tapi kalau Nabi sungguh pergi bakar sungguh, sembahyang jemaah jadi fardu ain. Siapa tak sembahyang jemaah, dia sembahyang di rumah, sedangkan tempat sembahyang tu tak jauh, maka sah sembahyang dia tapi berdosa sebab fardu ain. Mujurlah Nabi tak pergi. Kalau Nabi pergi, berapa ramai berdosa ni sini. Ni berapa peratus ni? Ada 1% daripada kampung? Tak ada. 0.5%. Kurang lagi 0.1, 0.000 melampau. Daripada sini berapa? Tak sampai 1%. Maknanya 99% lagi semua tak sah, semua sah tapi berdosa. Mujurlah Nabi tak pergi. Nabi cuma kata kat sahabat, aku teringin sangat nak pergi tengok ada lelaki, aku nak bakar rumah ni. Tapi Nabi tak pergi. Maka jadilah kita fardu kifayah. Ini yang duk buat ni semua ni, yang duk ada ni, yang Korea sini lah, bukan yang luar, yang orang sini ni, melepaskan dosa yang diorang kat rumah tu. Fardu kifayah kan? Sebahagian dah buat, yang lain terlepas dosa. Kalau satu pun tak ada buat, semua berdosa tak? Fardu kifayah. Jadi yang ni kita sedar tak? Kita ni, kita lah melepaskan dosa mereka. Dapat pahala. Fardu. Sembahyang maghrib dapat pahala dah. Pahala sembahyang fardu wajib dah. Situ 70. Berbanding dengan sunat, sembahyang sunat dah dapat kali 70 dah. Lepas tu pula dalam masa yang sama melepaskan fardu kifayah orang lain, tambah lagi 70. Tambah lagi 70. Ha? Malah mari lagi. Malah mari lagi. Tu nak buat macam mana? Puah, pening kau pergi buat. Nak kata buat makan dah. Buat sedap yang makan, tak mari juga. Nak macam mana dah? Tak boleh disalahkan dah pada orang yang menguruskan rumah Allah. Tak boleh dah. Sebab dah buat macam-macam. Kalau tak buat, duduk gitu mengharapkan orang datang kan, tu lain lah. Mungkin dia akan dipersoalkan nanti. Macam-macam cara dah buat. Begitulah, beginilah, gitu. Buat macam-macam. Tak mari juga, lepas dah lah. Pengurusan lepas dah lah. Dari sudut pengurusan. Tapi dari sudut individu masih lagi ada amar ma'ruf nahi munkar. Kena ada segolongan yang pergi juga panggil. Segolongan. Tak semua segolongan. Jadi kat situ dah melepaskan. Sepatutnya kalau orang yang tak mari ni, dia tengok orang yang mari ni, dia kena tunduk. Terima kasih. Betul tak? Sebab kalau kita tak ada, ni yang tak ada, dorang dosa. Okeylah, macam yang biasa fardu kifayah yang paling terkenal, jenazah. Kan? Menguruskan jenazah tu yang paling terkenal punya. Orang kata mengurus jenazah je, semua orang tahu dah fardu kifayah. Okey. Apabila ada orang tu dia tolong mandi jenazah, siapa-siapalah kawan ni, rumah ni, dia tolong mandi, kan kena terima kasih sungguh dekat orang yang buat ni, uruskan ni. Tak kisahlah, mungkin mandi, mungkin kapan, mungkin solat, terima kasih lah. Dan orang terima kasih lah, orang berterima kasih sebab dia tahu ini fardu kifayah dan dia tolong aku. Sedangkan yang wajib buat sepatutnya orang rumah tu lah, orang yang kematian tu lah, ayah ni, anak dia lah. Tapi tak, dia suruh juga orang yang lain buat. Jadi bila orang lain buat, dia akan berterima kasih sangat. Kadang-kadang Allah sikit lagi. Kalau kalau sembahyang ke apa, kalau kat Kelantan dia lagi, lepas sembahyang jenazah, dia ada sampul. Imam dapat 2-3 sampul. Yang biasa makmum dapat 1 sampul. Nak tanda terima kasih.
Sebab apa? Terima kasihlah. Ni bukan hal engkau pun. Tak buat pun tak apa. Sebab kami ni, tuan rumah ni yang wajib buat. Terima kasihlah. Ada rasa terima kasih tu. Ada respect kat situ. Terima kasihlah. Terima kasihlah. Kalau kita pergi kedai, dia akan bayarkan makan kita. Okey. Semua nampak. Tapi nampak tak orang yang mari jemaah tiap-tiap ni? Orang lain nampak tak nampak? Dia tak perasan. Ni pun fardu kifayah juga. Sama lah macam menguruskan jenazah. Patutnya kalau kita pergi makan kedai, tak ada bayar, orang bayar. Sebab dia lah terangkat dosa aku. Patutnya. Tapi tak sedar macam mana. Kena pesan-pesan lah. Yang mari ni lah buat lepaskan kefarduan tu. Fardu kifayah. Fardu kifayah ni apa? Orang lain buat, kita tak payah. Balik asyik orang lain buat, kita tak payah je. Fardu kifayah ni kita buat, orang lain tak payah. Duk harap orang lain buat je, kita tak payah. Fardu kifayah. Itulah fardu kifayah. Jadi bila sebut solat jemaah tu fardu kifayah, dia termasuklah azan. Termasuklah azan. Sebab kampung yang tak ada azan dalam tu, Ya'juj Ma'juj akan masuk waktu dulu. Tu yang pertama. Pernah jadi satu ketika ceritanya panjang. Dia asbabun nuzul surah Al-Hujurat. Asbabun nuzul ayat sebelum ayat yang kita duk baca masa tarawih tu. Di antara tarawih. Apa kita baca? Subhanal Malik. Satu lagi. Lupa dah. Dekat dah nak tarawih ni. Di antara semain tarawih kan? Subhanal Malikil Ma'bud. Bukan itu, satu lagi. Tak. Maksudnya 2 rakaat kemudian, satu lagi. Saja saya tahu saja nak ingat tak? Tak lama dah, 2-3 bulan lagi. Fadlan minallahi wa ni'mah. Aduh, jangan takkan lupa dah. Fadlan minallahi wa ni'mah. Itu surah Hujurat. Asbabun nuzul tu saja nak konar ke situ. Dia adalah dia punya asbabun nuzul. Cerita dia. Dan ayat 2-3 Hujurat selepas pada tu yang jika datang orang fasik fatabayyanu tu, ayat yang samalah tu. Cerita dia. Nak cerita tentang azan sikitlah, cerita azan. Cerita tentang azan. Ketika Nabi ada orang dulu jahat, lepas tu dia masuk Islam, para sahabat. Dulu gangster, macam-macam. Dulu pembunuh orang, zina, minum arak, semua ada waktu tu. Jadi dia masuk Islam jadi baik. Jadi baiklah masuk Islam. Ada seorang ni, dia dulu memang gangster. Bukan sebelum Nabi diutuskan dia gangster. Gangster pergi rumah orang, ambil barang, pergi kampung orang, buat hal anak dara orang. Dia pergi kampung. Oh, dia tahu memang gangster ni, gangster ni. Bila Nabi diutuskan, dia pun beriman. Baik, okeylah, beriman. Baru beriman, kebetulan ada tugas. Dia baru je beriman. Ada tugas. Maka Nabi tak tengok nak tahu cari siapa, ada tugas, Nabi bagi dia lah, walaupun dia baru masuk Islam. Nabi tugaskan dia untuk bawa berita, ataupun bawa berita ni pergi ke satu kampung. Yang mana kampung tu Nabi dah beritahu sebelum tu, beberapa bulan sebelum tu, bahawasanya korang semua dah beriman, nanti wakil aku akan datang untuk ambil zakat untuk kita buat peperangan. Peperangan perlukan dana. Nantilah, bukan sekarang. Nabi mengislamkan semua kampung tu, kemudian Nabi pergi dan Nabi kata nanti wakil aku akan datang beberapa purnama nanti. Dah sampai waktu tu yang dijanjikan, Nabi tak pergi sendiri, Nabi hantar wakil. Tak tahu cari wakil siapa, Nabi lantik seorang yang baru masuk ni. Pergi. Dia tahu kampung tu, dia pernah buat hal kat kampung tu. Dia pernah buat hal, anak daga orang dia pernah kacau, harta orang dia pernah ambil. Masa zaman jahiliah dulu, tak salah lah, dah masuk Islam kan. Dia tak beritahu Nabi. Tapi dalam hati, duduk, habis lah, tak ada apa lah. Dia mesti kenal aku. Mesti kenal lagi. Dalam perjalanan tu, dah nak sampai kampung tu, jauh. Ada daripada kampung tu keluar, naik kuda. Untuk pergi keluar lah. Dia tengok, ini siapa ni bawa unta, bawa. Tapi di belakang kosong. Ini siapa ni? Aku wakil Nabi. Oh, wakilnya, kami dah janji dah. Kau naik mana? Aku nak pergi keluar. Tak apa, aku patah balik. Kau naik unta, lambat. Aku naik kuda cepat sikit. Aku patah balik, suruh orang kampung bersedia, apa yang dijanjikan kat Nabi dia akan bagi kat kau taklah nanti nak tunggu lama apa semua. Dia kata, boleh juga. Patah balik. Pergi. Orang kampung, wakil Nabi datang. Dia orang kampung tunggu lama dah. Nak bayar zakat ni. Tunggu lama dah. Bila dia kata dah dekat dah tu, dah nampak dah dekat. Aku tadi berselisih dengan dia. Orang kampung seronoknya waktu tu, yang tengah duk cangkul bawa cangkul.
Pergi kat pintu gerbang. Nak sambut lah. Orang yang bawa yang tengah menebang bawa parang, bawa pedang. Orang yang tengah kalau kata memancing bawa dengan joran-joran. Orang tengah memanah bawa panah, gitulah. Orang tengah siang ikan bawa lah apa yang dia kerja waktu tu. Dia tak bawa terus supaya dah sampai-sampai turun nak bagi. Oh, semangatnya. Dia ni makin dekat dia ni tengok. Yang kuda yang naik kuda tadi, aku ingat baik. Dia kata gitu. Rupa-rupanya dia bagi tu orang kampung, aku lah yang mahal dulu. Dia orang pakat tunggu aku nak kata aku dah. Makin lama makin ramai. Kenapa dia boleh kata gitu? Pakat-pakat pegang parang. Iyalah pegang cangkul. Dia memang tak sempat nak jumpa wakil Nabi. Dia tak tahu. Dia ingat habis lah. Aku main-main katok kena katok lah. Aku kena habis lah. Dia takkan nak bawa pisau, bawa kapak, bawa apa semua. Okey, sekali dia dah dekat ni, dia patah balik, U-turn. Kawan tengok lah, apa cerita wakil Nabi sudah lari. Apa cerita? Habis lah, pergi. Dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, kampung tu semua dah murtad. Dia kata gitu. Sebab aku pergi, semua nak katok aku. Semua bawa pegang dengan pedang, bawa dengan pedang, bawa dengan panah. Tak sempat, aku sempat U-turn untuk lari. Pandai dia buat cerita. Untuk lari. Nabi bengar macam tu, mana boleh? Hantar Khalid Al-Walid untuk serang. Serang terus, hancurkan ini kampung. Tapi Nabi bisik. Sebab apa Nabi bisik? Sebab turun ayat tu lah. Fatabayyanu. Nabi bisik apa? Hantar spy dulu. Maksudnya kaji dulu. Hantar spy dulu. Lepas tu baru serang. Jangan main pergi serang gitu. Jadi Khalid balik berhenti kat tepi, hantar spy dulu masuk. Okey, nak ceritanya apa? Spy tu masuk, tengok dalam kampung tu, pertama kali dia dengar azan. Stop lah, tak boleh. Kampung yang ada azan tak boleh serang. Tu syiar. Dia pun tengok elok je orang pergi sembahyang pun. Patah balik, dia cakap Khalid balik pun, oh gitu. Pergi balik. Baik dengan baiklah pergi ni. Bukan pergi tadi pergi nak perang. Pergi dengan baik, tanya-tanya, pergi, tu ceritanya. Begitu ceritanya. Kalaulah tak ada azan macam ni agak-agak. Biar. Sebab tu kata azan ni penting. Dia bukan halau setan je, dia halau macam-macam. Dia halau segala-galanya. Malah sejauh mana azan tu pergi, suara tu pergi, semua jadi saksi. Batu-batu, apa kayu, pokok kayu nanti, semua jadi saksi. Jauh mana azan pergi, sejauh itulah dia jadi saksi. Azannya. Jadi maknanya azan ni syiar menyelamatkan. Dia menyelamatkan. Sebab itulah Nabi tak azan. Kalau Nabi azan, sembahyang jadi fardu ain. Sebab bila Nabi seru, sahabat yang tak datang, tak ada uzur, semua berdosa. Sebab Nabi seru. Sebab tu Nabi tak pernah azan. Besarnya azan. Kalau azan dengan qamat, mana lagi besar? Besar azan lagi. Kita nak sembahyang. Kita malah nak satu je, azan ke qamat. Biasa kita akan buat qamat tak? Salah. Bukan tak boleh, boleh. Tapi lagi besar azan. Tapi tak payahlah azan macam tu. Sebab kita nak sembahyang seorang ke, nak sembahyang berdua ke. Sembahyang pula pukul 3 petang nak sembahyang Zuhur. Buat apa panggil gitu? Panggil pun boleh. Cuma takut jadi orang mari pula. Cuma tahu mana nak sekarang ni nak sembahyang ni? Pukul 3 petang. Pergi masjid kosong ni. Kita berdua ke bertiga. Sembahyang. Biasa kita qamat tak? Sebenarnya azan. Cuma bukan azan gitu. Azan macam qamat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna itulah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Betul. Farqa mana ada? Azan, betul? Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tu lah. Itulah dia. Lepas tu nak qamat lagi bagus. Cuma kalau nak pilih salah satu antara qamat atau azan, nak pilih, malah hanya ni, nak pilih salah satu. Kan kita kan malah kan. Pilihlah azan, jangan pilih qamat. Cuma kalau qamat pun tak salah. Okey. Jadi sebab itulah Nabi tak pernah azan. Jadi kita dapatlah, kurang-kurang dapatlah 2-3 perkara dah. Hari ni, malam ni. Nabi tak pernah azan kerana jika Nabi azan, maksud Nabi azan, solat berjemaah dia jadi fardu ain. Dia tak jadi fardu kifayah. Dia jadi fardu ain.
Sebab tu Nabi tahu, Nabi tak azan. Dan kita tahu juga azan adalah syiar. Dengan azan dapat menyelamatkan macam perkara, dapat halau setan, antaranya dapat selamatkan negeri, kawasan kita tu. Buktinya zaman Nabi hari itu selamat daripada diserang. Kalau tidak habis kena serang. Dan kita dapat tahu juga azan lebih afdal daripada qamat. Jika nak pilih mana-mana satu, pilihlah azan. Walau macam mana pun, nak pilih qamat pun boleh. Macam katalah, nak sembahyang duha ke, nak sembahyang sunat waktu duha ke? Nak sembahyang duha 2 rakaat ke, nak sembahyang sunat hajat? Mana lagi baik? Mestilah kita kata duha. Padahal habis tak boleh buat ke solat hajat pukul 9 pagi. Buat nak buat pun, tapi jika malas, nak buat 2 rakaat je. Duha ke hajat? Buat duha. Rugilah buat solat hajat. Habis tu nak ada hajat lepas solat duha, hajatlah, doa. Bukan kata tak boleh solat hajat dari sudut fadilat. Fadilat jauh besar duha berbanding dengan solat hajat. Contoh lagi, solat ba'diyah isyak, lepas isyak 2 rakaat ba'diyah dengan solat witir, mana lagi besar? Sebab boleh dah solat witir waktu tu, lepas isyak dah boleh, lepas sembahyang isyak dah boleh solat witir. Ba'diyah boleh dah lepas solat isyak kan, habis solat isyak, mana lagi besar? Ba'diyah ke witir? Witir lagi besar. Cuma habis tu kalau buat witir, kalau nak buatlah dua-dua kalau rajin sangat. Habis kalau malas, pilih satu, buat witir. Itu kalau malas. Bukan kata jangan solat, bukan. Kenapa? Kerana solat witir mazhab Hanafi wajib, tak solat witir dosa. Mazhab Syafi'i sunat. Tapi ba'da isyak, selepas isyak 2 rakaat, tak ada ulama pun kata wajib, semua kata sunat. Mana lagi lebih? Lebih yang ulama kata wajib lah, walaupun bukan ulama kita. Jadi martabat dia naik sikit. Sebab solat witir lebih besar pahalanya daripada solat ba'da isyak. Kalau orang yang rajin, buat belaka-laka. Orang yang malah nak pilih satu, buatlah yang witir. Buatlah witir, walaupun 1 rakaat. Witir 3, walaupun 1 rakaat, lebih besar pahala. Cerita pahala je lah. Okey, mari kita tengok syarat-syarat. Tengok syarat-syarat sikit. Dan kita dah bahas sebelum ni, perempuan tak ada azan ya. Perempuan tak ada azan, perempuan qamat je. Yang pertama, dan disyaratkan bagi lafaz bang dan qamat itu 5 perkara. Ketika azan tu ada syarat-syarat dia. Selain daripada Islam, akil, baligh, orang kepercayaan, lelaki mengetahui masa waktu. Itu memang dah, yang sebelum ni, minggu lepas kita dah bahas dah. Siapa yang tak dengar lagi, tengok rakaman minggu lepas. Tambahan lagi syarat dia apa? Yang syarat pertama, tertib. Tertib. Maksud tertib tu, biarlah awal hingga akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Tiba-tiba pula. Tukar ni. Hayya 'alal falah. Oh, alamak, patut nak solat dulu. Maknanya dia tak ikut tertib lah. Adakah batal azan dia? Tak batal. Habis tu macam mana? Betul kan? Betul dia. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Lepas tu hayya 'alal falah balik. Hayya 'alal falah tadi tak kira. Jadi kata apa pasal azan malam ni panjang sikit. Tapi kena bagi tu lah, takkan nak batalkan. Bismillah, nak Allah Akbar daripada awal. Tak payah, tak perlu. Tak perlu. Habis tu betulkan balik, dan yang salah tu tak dikira. Tak kira. Dengan maksud mesti tertib. Wajib tertib. Jangan bertukar-tukar. Wajib tertib. Kemudian yang kedua, berturut-turut antara sekalian kalimah. Berturut-turut. Istilah panggil mualat. Berturut-turut. Tak boleh diselangi dengan masa yang lama. Diam yang lama. Bercakap, tidur, berjalan. Jika lama, maka putus mualat. Mula daripada awal. Contohnya, dia baca hayya 'alas salah. Kemudian rasa ketekak pergi minum air, ambil gok-gok tak balik. Hukum makruh, tapi masih lagi boleh sambung. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Sebab pendek. Hayya 'alal falah. Allah, terlupa buka kipas, panas. Lari kejap, pak. Biasa ubat, pak petek sambung balik. Manalah tahu kan?
Kalau macam tu makruh, tapi tak putus mualat, masih lagi boleh. Masih lagi boleh sebab pendek. Masa tu pendek, masa tu. Masih lagi dinamakan mualat. Mungkin nak buka kipas, mungkin nak buka lampu, mungkin nak buka tingkap. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Gila lagi buka lampu. Betul? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Pergi buka kipas pula. Sebab kalau tidak lambat, dah lambat dah ni, bila lambat sampai. Azan sambil-sambil pergi. Masih lagi sah, boleh. Dengan syarat jangan lama sangat. Jangan nampak ketara. Lama mana? Tak tahu, lama. Dekat 5 minit. Hayya 'alal falah. 5 minit. Putus molak dah tu. Tak boleh. Pendek-pendek boleh. Boleh pun hukum makruh. Walaupun boleh hukum makruh, cuma sah. Azan tu masih lagi sah. Mualat. Yang ketiga, itu yang kedua. Berturut-turut antara sekalian kalimahnya. Kalau dah putus mualat, daripada awal balik. Putus mualat daripada awal balik. Yang ketiga, dengan nyaring jika berjemaah. Dengan kuat jika tujuan untuk panggil orang berjemaah. Jika nak azan dekat budak, jangan pekak telinga budak tu. Baru lahir, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau boleh bercakap, dia tutup mulut. Itulah. Kalau untuk panggil berjemaah kuat. Dia tak banyak untuk panggil berjemaah, untuk azan yang kuat. Antara azan yang kuat, bila berlaku macam banjir besar, tak tahu nak buat apa dah. Tak tahu buat apa. Tak boleh buat apa. Nak pergi sana, kena hanyut, lagi sana hanyut. Azan tu kuat. Terbakar. Tak boleh buat apa dah. Air tak ada. Nak macam mana? Azan. Ada harimau, singa. Standby je. Gini. Kita gerak dia gerak. Macam mana? Kita duduk diam. Tapi kalau kita duduk diam, dia terekam, habis lah, tak ada azan. Azan dalam perut dia je lah. Ni kita gerak dia gerak. Kita pun macam ni. Dia pun takut, dia duduk diam. Kita pun dia gerak. Macam mana? Berapa lama kita boleh gitu? Kita undur, dia ke depan. Kita pergi ke depan, dia ke belakang. Kan? Jangan kata tak berlaku. Zaman sekarang pelik-pelik. Dekat highway tiba-tiba ada harimau lintas. Bukan harimau jadian, harimau betul. Sebab kawasan dah kena kacau. Balak-balak apa semua dah dalam-dalam tu kena kacau. Dia mari kacau balik keluar. Mana tahu jadi gitu macam mana? Antara caranya azan. Azan pun janganlah azan lagu macam kita panggil orang semayang. Yang itu dia dengar. Lepas ni makanan kata. Ni dinner aku malam ni. Ini makanan aku. Dia dengan kuat dan straight, jangan ada lagu-lagu. Kuatlah, nyaring. Dia lagi. Dia akan lagi. Kena yakin. Alah, paling boleh teruk pun kubur dalam perut dia. Risau je. Jadi kuat. Antara kuat lain, bila kena histeria, kena rasuk ke apa, tak tahu nak buat apa dah. Dia pegang pisau. Mai dekat. Aku rodok, mai dekat. Yang tuan-tuan, azan. Kalau boleh pegang azan kat telinga dia kuat-kuat. Ada. Tapi ada juga yang perlahan. Antaranya nak sembahyang seorang-seorang. Kat rumah nak sembahyang sunat azan juga. Nada dia macam qomat, cuma bezanya 2 kali je. Dan tak ada qad qamatus solah tu, tak adalah sebab azan kan. Cuma sama, bunyi macam qomat je. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Sama macam qomat je, beza tambah sikit je. Sunat gitu. Kalau berjemaah barulah kuat panggil orang. Nak panggil orang ni kena kuatlah. Jahar dia panggil kuat. Panjang yang boleh kuat tarik tu maksimum 7 alif. Tak boleh lebih. Kalau lebih, setengah ulama kata terbatal lah azan itu. Maksud terbatal tu ulang balik. Bukan terbatal azan. 7 alif tu 14 harakat. Tak lebih. Kata nak nyaring-nyaring pun, nak buat lagu pun jangan lebih 14 harakat, 7 alif. 7 alif ni kau orang nafas panjang sungguh. Habis dah nafas kita, habis dah. Tak habis lagi, belum lagi. Tu pun laju 14. Biasa tak sampai. Cuma maksimum boleh pergi 7 alif 14 harakat. Yang keempat. Apa yang keempat? Masuk waktu sembahyang fardu.
Kau tunggu masuk sebenarnya masuk waktu ni dah ada dah nombor 6 tu. Yang sebelum tu nombor 6 kan? Dah masuk waktu dah. Masuk waktu sembahyang fardu. Dah masuk waktu baru boleh. Dah masuk waktu baru boleh azan. Tak masuk waktu tak boleh azan. Kan kita cerita minggu lepas, ingat? Cerita minggu lepas. Ke orang lain? Macam orang lain. Minggu lepas punya cerita orang gila, ingat? Orang gila azan. Siapa gila sebenarnya? Orang yang datang tu lah yang kata gila tu. Orang gila ni dia pergi azan. Dia pergi azan pukul 10 pagi. Buka mic. Dia perhati, gini azan. Setiap hari dia perhati. Sekali tu tak ada orang, dia masuk surau, dia petek, dia azan. Pukul 10 pagi, 10.30 pagi. Ni berapa persen datang? 0.1% datang. Tak sampai 1% datang. Kalau azan pukul 10.30 pagi ke, 3.30 petang ke, 2.30 petang ke, cuba azan time tu, rasanya, hoi, satu kampung mari keluar. Bila orang pelik tak? Bila orang gila tu azan, pakat-pakat keluar tu kampung. Aku ingatkan siapa tadi? Orang gila. Gila azan. Azan apa pukul 10.30 ni? Mana ada waktu lagi? Tahu orang gila cakap apa? Aku gila ke mu gila? Mu lah gila. Masa azan betul pukul 1.30 Zuhur, 4.30, pukul 7, 8.30 yang betul tu, mu mari tak? Mu tak mari. Azan tipu, azan salah baru mari. Penuh-penuh ramai-ramai mari. Azan betul mu tak mari. Mu lah gila. Kena kat orang gila. Aduh. Jadi mesti dia kena tahu masuk waktu. Kalau tidak berdosa azan. Tak tahu masuk waktu. Agak-agak dah masuk kot dia azan, berdosa. Dia kena yakin masuk waktu. Selagi tak yakin, selagi tu tak boleh azan. Jika yakin, rupa-rupanya dah lambat dah, setengah jam lambat. Tak apa, azannya dah setengah jam tak apa. Dia tak semestinya, tak wajib azan. Tak semestinya azan bila masuk waktu terus azan. Tak semesti. Dia mungkin setengah jam selepas masuk waktu, mungkin sejam, mungkin 2 jam, mungkin 3 jam. Selagi ada waktu lah. Dia tak semestinya. Yang saya cerita minggu lepas kan, dekat kampung, kat Tanah Merah dulu. Kampung Pondok Lama. Siapa orang Tanah Merah dia tahu Kampung Pondok Lama. Ada balasah satu kat situ. Balasah tu surau lah, balasah. Kalau lah waktu malam-malam, saya kecil tahun 80-an situ. 80-an kecil. Kalau lah dengar azan pukul 9.30, 9.45, tak pelik. Isyak. 9.30 malam, 9, tak pelik pun. Tapi tak selalu jadi. Biasanya 8.30, 8.45 lah. Tapi kalau azan pukul 9, 9.30, tak pelik langsung. Sebab dulu program dulu tak macam sekarang. Dulu kuliah ni 3 bulan sekali. Sekarang tidak malam. Jadi bila ada program-program, dia buat lewat. Kena habis pukul 9. Lepas tu azan panggil orang sembahyang. Dan orang dulu tak pelik pun. Sebab tujuan azan panggil orang sembahyang. Bukan tujuan azan nak bagi tahu masa waktu, bukan. Tujuan azan panggil orang sembahyang. Sebab tu ada hayya 'alal solah, hayya 'alal falah. Panggil tu. Kita faham tujuan azan nak bagi tahu masa waktu. Nak tahu masa waktu, tengok aplikasi dalam telefon lah. Takkan tak ada pun. Tengok takwim. Tengok ni lah. Nak tahu masa waktu. Tak perlu tahu masa waktu. Tak perlu tahu masa waktu dengan cara azan. Tak perlu. Kita buka puasa, tak percaya sangat kadang-kadang azan. Kita tengok juga. Okey dah. Okey kita makan. Sedangkan dekat surau masjid tak azan lagi. Kenapa kita makan? Nak tahu masa waktu, bukan semestinya azan tu. Ia salah satunya azan, tapi bukan semestinya. Jadi kalau tak panggil orang sembahyang, tak boleh ke panggil orang sembahyang pukul 9, 9.30, 9 suku. Orang dulu biasa je. Tapi semua orang sekarang dia pelik. Kalau sembahyang, kalau azan lambat, dia pelik. Oleh kerana tak nak menimbulkan kehuru-haraan, pelik. Sembahyang, ni azan, tutup mic, tutup speaker. Sebab dah lambat, tak ada masalah. Yang penting sunat azan. Kemudian melainkan bang subuh, maka masuk waktunya daripada tengah malam. Bang subuh masuk tengah malam. Subuh ada 2 waktu. Subuh ada 2. Satu waktu subuh lah, satu lagi sebelum subuh. Tapi itu tak masuk subuh lagi sebenarnya. Sebab Nabi pun dia
Dua orang muazzin, tukang ban. Sebenarnya ada 4 orang, tapi yang terkenal ada 2 orang, tukang azan Nabi. Antara tukang azan Nabi, Abu Mahzurah. Hebat Abu Mahzurah ni. Cerita tu antara tukang azan Nabi yang dekat Mekah. Kita tahu Bilal, siapa yang kita tahu? Bilal lagi. Abdullah Umi Maktum yang buta tu. Ada seorang lagi, Abu Mahzurah. Menarik dia jadi muazzin Nabi. Dia muazzin Nabi di Mekah. Menarik macam mana cerita dia. Dia lepas syariat azan dah ada, orang pakai azan lah. Dia tak masuk Islam lagi, dia tak beriman, malah dia benci Nabi. Dia buat menyanyi. Allah, dia buat menyanyi gitu. Ada Nabi dia buat nyanyi. Dia buat menganjing-anjing kan. Nabi pun masa tu dia belasan tahun masa tu. Dia belasan tahun. Mana budak-budak ah. Nabi pergi cari. Ramai-ramai ni. Ramai-ramai baru berani, seorang-seorang tak berani. Dia buat menyanyi. Hayya 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 hayya. Dia buat menyanyi. Dia buat macam menyanyi. Jadi Nabi pun, siapa cakap tadi? Nabi pergi cari. Siapa cakap tadi? Siapa? Dia tak mengaku, akhir sekali dia mengaku dia. Nabi kata, azan elok-elok. Gini. Dah takut, budak-budak takut dia ikut Nabi ajar satu-satu. Lepas tu dia kata berubah benci tu, Nabi pegang dada dia. Berubah benci tu jadi sayang. Berubah gitu, terus beriman dengan Nabi. Dan Nabi kata, aku lantik kau jadi muazzin aku dekat Mekah. Kita jarang dengar Abu Mahzurah, panjang cerita dia. Cerita dia ada dekat dalam kitab Al-Jauhar Al-Mawhub, kisah-kisah fadail amal. Akhir-akhir dia jadi tukang azan Nabi. Dengar cerita lah. Sampai sekarang dia punya keturunan. Dia sama macam pemegang kunci Kaabah kan, daripada asal kan sekarang. Tak tahu lah, nanti kena pergi kaji betul ke tidak siapa yang tukang azan. Salah seorang lah, bukan kan ramai kan, salah seorang. Abu Mahzurah punya dekat Masjid Haram, Abu Mahzurah punya keturunan. Okey, yang terkenal ada 2. Bukan yang tadi Abu Mahzurah tak terkenal, yang terkenal 2. Bilal dengan Abdullah Umi Maktum. Dia buta. Ala yang abasa wa tawalla tu. Abasa wa tawalla tu asbabun nuzul dia. Allah Umi Maktum lah, dia pergi, ya Rasulullah, beritakan aku tentang kebenaran, bagi tahu aku tentang Islam. Nabi tengah cakap dengan kaisar-kaisar, perdana-perdana menteri yang besar-besar ni, ketua-ketua kabilah. Kalau dapat tangkap, dapat berimankan, dapat dakwah dekat seorang aja, memang 1000 akan masuk nanti. Sebab dia kepala. Macam kita dulu kan, sultan kita masuk Islam kan, kita Islam asalnya kan, kita kan asal Hindu asal. Sembah, kalau tak Hindu pun sembah semangat, sembah pokok. Itu dulu kan. Tapi macam mana ulama-ulama pada waktu tu pergi pegang raja-raja, dakwah raja masuk, habis rakyat. Macam tu lah. Nabi kata ini kalau dapat pegang kabilah ni, selesai ni, 1000. Ada beberapa ketua kabilah. Tiba-tiba datang dia, ya Muhammad. Nabi tengok gitu turun abasa wa tawalla. Dia berpaling. Amboi, mentang-mentang seorang paling gitu. Nabi bukan nak hina dia, bukan. Ni benda besar, hal kerajaan. Ni seorang. Lebih lah sepatutnya. Lagipun orang tengah bercakap, jangan masuk campur. Orang tengah bercakap, jangan tiba-tiba je dia. Tunggulah orang habis cakap dulu. Tapi dia buta, mana dia tahu. Jadi siapa-siapa pun tak salah, Nabi pun tak salah sebenarnya. Sebab dia yang main langgar gitu. Cuma dari sudut martabat seorang Nabi, dia sepatutnya buat lebih lagi pada tu, iaitu macam tunggu sekejap ke apa. Tapi tak sempat waktu tu, maka turun abasa wa tawalla anjahul a'ma. Datang orang buta, dia berpaling. Nabi tu, dia tu lah tukang azan Nabi. Dia tu azan ketika subuh betul. Subuh betul, subuh fajar sadiq. Bilal azan juga tukang azan Nabi, tapi dia azan subuh yang pertama, ataupun yang tak masuk subuh lagi tu, bahasa lain sejam sebelum lebih kurang. Itu Bilal azan time tu. Abdullah Umi Maktum dia azan bila masuk subuh sebenar, subuh betul. Jadi persoalan, sepatutnya Abdullah Umi Maktum ni azan awal lah, sebab dia buta, dia mana nampak fajar, nampak. Tapi tidak, dia kata ketika masuk waktu, Allah bagi lihat, nampak matahari. Bukan matahari, nampak cahaya fajar, cahaya matahari. Nampak. Maka aku nampak, maka aku pun azan. Padahal orang lain tak nampak, dia nampak.
Tapi hanya waktu tu je. Sebab tu dia azan yang subuh. Dan daripada kisah ni, daripada peristiwa ni yang orang salah faham dalam baca hadis tu. Lepas tu jangan baca hadis boleh jadi salah faham. Macam mana dia salah faham tadi? Nabi kata, jika kamu sedang bahasa sekarang sahur lah, sedang makan untuk berpuasa, apabila dengar azan, sempurnakan hajat kamu. Dalam hadis-hadis kita, walaupun azan, sempurnakan hajat kamu. Kalau kita baca hadis tu, tengah makan, azan, elok, Nabi kata sempurnakan hajat. Memang Nabi kita bagi tahu macam tu kat sahabat. Tapi kalau kita baca, tengah-tengah makan, azan, kita habis minum air, gok. Tak sah puasa kita. Tapi hadis kata gitu. Bila ulama kaji, rupa-rupanya itu azan Bilal. Azan Bilal kan sejam sebelum. Memanglah makan, tak masuk lagi. Kita faham azan yang subuh. Memang batal lah. Batal lah. Tu ada sikit salah faham lah. Okey, masuk waktu yang kecuali subuh. Subuh ada dua azan. Yang terakhir, ketiadaan dihubung akan dia atas bank orang lain. Ini jawapan soalan yang pertama tadi. Boleh tak azan dua orang? Namanya azan sultani, istilah azan sultani. Pernah dibuat di Mekah dulu. Kemudian sekarang tahun 1900 kot. Bukan. Ayolah tahun, tak ingatlah tahun, beberapa tahun lah, mungkin 100 tahun lepas ke, ataupun 50-70 tahun lepas macam tu, tak buat dah. Padahal di Mekah dia buat. Pelik takkan kat Mekah pun boleh buat benda salah. Dia panggil azan sultan ni salah lah, tak sah. Takkan kat Mekah pun orang tak reti ke apa kan. Mekah pernah Mu'tazilah memerintah, pernah Syiah ambil, pernah macam-macam. Sekarang pun pening lah kat Mekah ni. Saya nak pergi tak lama dah. Banyak pesanan dapat daripada orang yang baru balik. Tak boleh pakai maflar Palestin, tak boleh angkat tangan gini. Orang pesan ni, orang yang dah kena ni. Tapi tak kena penjara, kena lock up 6 hingga 12 jam Tapi 6 hingga 12 jam pun sekarang. Tak boleh sebut Allahumma naj'alu fi kanuhuni a'da'ina wa na'udhu bika min syurur. Allahumma badid syallahu wa farik jam'ahu wa syatit kalimatahu. Tak boleh sebut Palestin, Gaza, tak boleh masuk doa. Kita baca dalam hati. Kau nak tangkap terus kalau dia tahu. Semua yang baru balik pesan, saya nak pergi 3 bulan 12. Inilah kita jumpa nanti 18 bulan 12 kita jumpa balik. Ini ya. Risau pakat-pakat yang bawa balik tu. Jangan. Saya nak buat maflar, jangan usah ke dalam nanti. Jadi kalau 18 saya tak datang, tolong jamin lah. Tu je lah cerita. Hai ustaz janji 18 bulan 12 tak datang. Tak tahulah ke dalam ke apa. Kita tak payahlah buat benda-benda tu. Dah pemerintah dia tak bagi, kita tak buat lah. Manalah tahu, angkat tangan tak boleh. Pakai gambar lah. Tak boleh. Tak nak bagi tahu. Pelik ke jadi kat Mekah itu? Tak. Malah pemerintah Islam dulu pun Mu'tazilah pernah ambil alih. Syiah pernah ambil alih. Khawarij pernah ambil alih. Dulu memang tak pelik. Jadi sekarang jadi balik. Dulu ada berhala. Nabi musnahkan ketika Fathul Mekah. Setelah 1400 tahun ada balik dah berhala. Raja-raja Saud yang dulu, kita panggil raja lah kan, pemerintah Saud yang dulu dah ada dah, muka besar. Ramai orang selfie, orang Melayu selfie besar. Tapi tak sembah lagi lah. Tak sembah, tak boleh panggil berhala. Kita panggil awal-awal berhala lah. Asalnya sembah tu asalnya gitu kan. Buat dulu besar. Sekarang dah ada lah. Macam-macam. Konsert tak payah cerita lah. Biasa lah. Dulu tempat tu orang kata semua padang pasir, padang jarak, padang terkukur. Sekarang penuh dengan hijau. Tu pun pelik. Salji turun Taif. Salji dengar padang pasir dulu tahu panas, tiba salji turun Taif. Saya nak begini musim sejuk. Tahu lah macam mana? Tak tahu lah. Jadi tak pelik pun kat Mekah jadi tu. Antara yang kepelikan dekat sana adalah dia ada azan sultani, dia panggil. Azan bersambung-sambung. Kemudian dihentikan 50, 60, 70 tahun lepas kot. Dihentikan. Tak buat dah. Azan sultani inilah azan berhubung-hubung. Maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar pula. Ayang tukar. Tak sah azan. Tak sah. Nombor 5 tak sah. Pernah ada dulu
Ada orang buat dulu. Dia siap buat rakaman ke live ke macam tu lah. YouTube ke apa. YouTube. Ada. Boleh sampai sekarang rasanya ada lagi. Video tu. Tapi video lama sangat dah. Azan berduit dia panggil. Dia ni apa? Jiharkah ke apa? Apa lagu apa nak bawa? Dia bawa, dia bagi. Yang ni tinggi lagi. Sudah ada apalah. Dia tinggi lagi sampai tak lagi dah. Kan? Sampai adalah. Tak boleh. Seorang saja. Tak sah azan tu. Kalau azan macam ni sah. Ada berapa ni? 10 orang. 1, 2, 3. Allah, ramai. Itu boleh. Itu bukan itu sekali serentak tu tak apa. Tapi kalau mu dulu, lepas tu sambung. Dalam TV pernah ada dulu. Tapi TV tak tahulah, dia mungkin edit kot kan. Cuma dalam TV ada dulu. Orang ni azan, lepas tu orang lain pula, lepas tu artis lain nanti kan dalam TV apa tak. Ada. Tapi kita tak boleh kata dia azan sultan ni sebab dia edit. Tak tahu entah berasingan ke. Cuma tak boleh lah sebenarnya. Orang lain tak boleh. Jadi kalau kata tengah azan sesak nafas panjang sangat tarik kan, duduk, orang lain tak boleh sambung. Tak boleh. Orang lain daripada awal. Kalau ganti juga berdosa, tak dosa. Tapi azan tu tak sah. Gitu je lah. Bukan kata ni bukan benda wajib. Azan tu tidak sah. Sekadar itu je. Tak ada berdosa, tak ada apa. Dia tak sama dengan khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat kan, tengah-tengah semangat khutbah, ittaqullah, tiba tak boleh keluar, orang lain megati. Okey, terus sambung khutbah Jumaat. Ataupun sembahyang, tengah-tengah jadi imam, tak lagi ada sebab-sebab tertentu, orang lain ganti. No problem. Macam dekat Mekah ketika takbir, bersahut-sahutan tu kan. Ada gitu. Ada. Tengok YouTube kan. Ada, memang ada pun. Yang boleh sekaligus. Itu 1,000 orang pun tak apa. Sekaligus. Yang tak boleh, sebab ni setiap orang yang muazzin, seorang yang azan, dia mesti sebut semua. Itulah dia. Dia sebut semua. Habis. Itu 5. Tak mengaji tak jumpa 5 ni. Kita berhenti dekat dan ditambah pada kunut qamat, dan ditambah pada qamat. Berhenti kat situ. Dan ditambah pada qamat ketiadaan perceraian yang panjang pada uruf antaranya. Lepas azan 40 minit baru qamat. Boleh tak? Ni ada bincang. Lepas azan 10 minit qamat. Itu dah tahu dah, biasa buat. Macam mana kalau sejam? Boleh qamat lagi ke? Azan balik ke? Dia tak ada dosa pahala ni sunat. Dia kata dosa tak ada, sunat, benda sunat. Cuma adalah hukum hakam dia. Adalah hukum hakam yang berkaitan. Kita sambung bulan harapan. InsyaAllah 18 bulan. Kalau sihat, rasa balik tu sihat kot. Kadang-kadang orang balik tu kan hilang suara apa kan. Tak tahulah. Ini tak pergi dah, suara dah hilang. Tangguh dulu. Satu lagi. Lupa nak pesan. Masjid, rasanya pernah cakap lagi tu. Kuliah Muslimat pernah cakap tak kat sini ada? Cakap dah. Saya cari-cari, tak ada pewakil sini. Semua sana. Sekarang dah 30 orang lebih dah. Minggu lepas 40 lebih. Kita dah habis 50 lebih dah. Kita ada orang infak, rugi lah tak ambil. Dah ada ni. Mana wakil orang sini? Hantarlah anak ke, anak perempuan, isteri, dia hantar. Hari Sabtu pukul 9. Masjid besar tu lah, Masjid Karyah Jaya Gading. Hari Sabtu, setiap hari Sabtu 9 pagi sampai 10.30. Bicara tentang orang perempuan. Hukum hakam orang perempuan. Solat orang perempuan. Semua orang perempuan. Bab haid nifas orang perempuan. Bab beranak orang perempuan. Pantang apa sajalah, penyusuan, anak susuan, bapak mak susuan, apalah, pembahagian faraid, apalah yang penting orang perempuan. Semua akan dibincangkan. Maka masalah tiap minggu. Tiap minggu ada. Hantar. Tak ada wakil pun daripada sini. Semua belah sana-sana. Biar ada wakil. Hantar anak perempuan, hantar isteri, kalau ada, hantar. Free je. Sekarang ni ada lagi berapa biji ada berapa belah biji tinggal kita. Habis dah. Kena tunggu tahun depan. Dan kena bayar. Tahun depan lah. Cetakan yang ketiga kena bayar. Ni ada orang infak nak perhabis Ada lagi tak silap berapa belah-belah lagi.
Okey, tangguh dulu tasbih tasbih kafarah dan surah subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum.